Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini, di tengah hari ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun di atas talian ini untuk kita sambung semula kuliah kita, perbincangan kita berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Insya-Allah hari ini kita akan cuba untuk membaca dan mengambil faedah daripada buku yang ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar yang bertajuk Kisah-kisah Ghaib dan Ajaib daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah hari ini kita nak tengok hadis yang ke-22. Yang mana sebelum ini kita telah pun membicarakan hadis yang ke-21, iaitu ketika mana kita bulan lepas kita dah bincang tentang hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita berkaitan dengan qantarah. Hadis yang berkaitan dengan qantarah, yang mana qantarah merupakan satu jambatan di hujung as-siratal mustaqim, iaitu di hujung titian as-sirat, yang mana Allah Azza wa Jalla sediakan qantarah ini supaya qantarah ini dapat membersihkan perasaan benci, perasaan marah, perasaan tidak suka, perasaan hasad setiap daripada kalangan orang-orang yang beriman sebelum mereka masuk ke dalam syurga Allah. Maka jiwa mereka akan dicuci, akan dibuang perasaan benci, akan dibuang perasaan hasad, akan dibuang perasaan marah kepada ahli syurga yang lain, dan mereka akan masuk ke dalam neraka, ke dalam syurga Allah. Setelah mereka dibebaskan daripada neraka, mereka masuk ke dalam syurga Allah dalam keadaan jiwa mereka itu bersaudara sesama mereka. Dan disebutkan juga di dalam hadis itu bagaimana Allah Ta'ala menyelesaikan kezaliman yang dilakukan. Tetapi kezaliman ini tidak orang kata apa, menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala selesaikan semuanya di qantarah. Dan insya-Allah hari ini kita nak tengok kisah yang ke-22. Kata Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, leher neraka keluar pada hari kiamat. Kata penulis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju 'unuqun minan nar yaumal qiyamah, lahu 'ainan tubsiran wa udhunan tasma'an,
wa lisanun yantiq yaqul inni wukiltu bi thalathah bi kulli jabbarin 'anid wa bi kullin man da'a ma'allahi ilahan akhar wa bil musawwirin. Hadis ni riwayat al-Imam At-Tirmizi di dalam sunannya dan Imam Ahmad, yang mana kata al-Imam At-Tirmizi hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih, dan al-Imam ataupun al-Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini di dalam silsilah hadis as-sahihah, iaitu menunjukkan hadis ini memang sahih di sisi dia. Maksudnya, maksud hadis ni saya akan terjemah dulu maksud teks ini, kemudian insya-Allah kita akan mengambil manfaat daripada teks yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan ini. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ni hadis riwayat Abu Hurairah, yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian yang biasa mendengar kuliah hadis biasanya ataupun pastinya akan biasa melalui ataupun melewati nama Abu Hurairah ini, yang mana dia merupakan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara sahabat Nabi yang paling banyak. Bahkan saya boleh kata dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dia ni ada doa yang khas yang Nabi bagi kat dia. Yang mana dia minta supaya Nabi berdoa untuk dia supaya dia tidak lupa apa yang dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kelebihan Abu Hurairah, yang nama sebenarnya setelah dia masuk Islam adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju unuqum minan nar, akan keluar leher daripada neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Lahu ainani tubsiran, yang mana neraka ini yang lehernya keluar ni, kata Nabi SAW, mempunyai dua mata yang boleh melihat. Wa udhunan tasma'an, dan dua telinga yang boleh mendengar. Wa lisanun yantiq, dan satu lidah yang boleh berkata-kata. Yaqul, dan dia berkata-kata. Nabi SAW kata, bila sampai ke negeri akhirat nanti, akan keluar leher daripada neraka. Ada perbincangan, nanti saya akan hurai. Saya baca dulu teks. Nabi kata di hari kiamat nanti akan keluar leher daripada neraka pada hari kiamat, yang mana dia mempunyai mata yang boleh melihat, mempunyai dua mata yang boleh melihat. Dua biji mata yang boleh melihat, tuan-tuan. Ya. Wa udhunan tasma'an, dan dua telinga yang boleh mendengar. Wa lisanu yantiq, dan dia boleh, dia ada lidah yang mana lidahnya tu boleh berkata-kata. Yaqul, kemudian dia berkata, yakni leher daripada neraka ni berkata, inni wukiltu bi thalathah, sesungguhnya aku diwakilkan oleh Allah Azza wa Jal. Walaupun dalam ayat ni tak disebutlah oleh Allah, tetapi siapa yang mampu untuk mengarahkan neraka melainkan Allah? Tak ada siapa. Kerana Allah Azza wa Jal merupakan pencipta neraka, Allah yang berkuasa ke atas neraka, maka bila disebut aku diwakilkan, maksudnya Allah mewakilkan aku untuk menguruskan bisalasah, untuk menguruskan tiga golongan. Siapa golongan tu? Bikulli jabbarin anid. Aku diberikan tugas oleh Allah untuk menguruskan bagi setiap orang-orang yang takbur dan orang yang degil, orang yang sombong. Orang yang takbur dan orang yang sombong. Orang yang takbur dan orang yang angkuh. Wa bikulli man da'a ma'allahi ilahan akhar, dan aku juga diwakilkan oleh Allah, ditugaskan oleh Allah untuk menguruskan bagi setiap orang yang menyeru bersama dengan seruan mereka terhadap Allah, mereka seru Tuhan yang lain. Mereka seru Tuhan yang lain, yakni mereka menyekutukan Allah dan setiap tukang gambar. Wabil musawwirin, dan setiap tukang gambar ataupun tukang patung.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada kita tentang isu neraka. Tentang isu neraka ataupun tentang kewujudan neraka. Yang mana bukan hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja bercerita, bahkan Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran dalam banyak ayat menyebutkan tentang bagaimana seksanya neraka ini apabila mana-mana manusia masuk ke dalamnya. Yang mana neraka ini telah pun diciptakan oleh Allah dan memang telah ada pun sekarang. Buktinya apa? Buktinya Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan yang ia telah disediakan bagi orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ia telah disediakan. Maksudnya Allah Ta'ala memang telah menyediakan neraka. Kenapa saya sebut begitu? Kerana sebahagian daripada golongan ataupun mazhab selain daripada Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka mengatakan bahawasanya neraka ini masih lagi belum ada. Kenapa? Kenapa orang kata apa? Mereka beranggapan demikian. Mereka beranggapan demikian kerana mereka menganggap kalaulah neraka itu telah ada, kalaulah neraka itu telah dicipta oleh Allah, maka tak ada faedah. Kerana tak ada siapa lagi masuk, dia kata. Maka Allah ini tidak mungkin buat sesuatu yang sia-sia. Kita katakan, wallahu ta'ala a'lam, Allah Ta'ala telah mengetahui tentang hikmah lebih besar daripada apa, lebih dalam dan lebih luas daripada apa yang diketahui oleh manusia. Allah Azza wa Jal telah menciptakan neraka, dan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Nabi menyatakan bahawasanya orang-orang yang berada di dalam alam barzah pada ketika ini, kalau dia tu memang daripada kalangan ahli neraka, kalau dia tu memang daripada kalangan orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, maka mereka akan diperlihatkan tempat mereka di dalam neraka. Mereka akan diperlihatkan tempat mereka di dalam neraka. Maksudnya, neraka itu diciptakan oleh Allah bukan untuk sia-sia. Sebaliknya, ada hikmah yang bagi mereka yang membaca dalil-dalil akan mengetahuinya. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila Allah Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita tentang kewujudan neraka, ia merupakan satu amaran dan ancaman. Allah Azza wa Jal ingin mengingatkan kita bagaimana seksanya tempat yang namanya neraka. Tidak ada satu tempat yang lebih menyedihkan dan lebih menunjukkan kegagalan bagi seseorang melainkan apabila dia dimasukkan oleh Allah Azza wa Jal di dalam neraka. Dan neraka ni juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala sediakan kepada makhluk-makhluknya untuk membuktikan keadilan Tuhan. Sesiapa yang masuk ke dalam neraka, dia masuk dalam keadaan dia sendiri telah melakukan kezaliman pada diri dia. Sebab itu di dalam hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Muslim, sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala kata, innama hiya a'malukum uwaffiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Yang bermaksud, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyah, atau kama qala, ini amalan-amalan kamu. Allah Ta'ala kata, di dalam dunia ini Allah Ta'ala memberikan kamu ruang untuk kamu beramal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sesungguhnya
Allah memberi ilham kepada manusia. Yang ni yang jahat, yang ni yang takwa. Kamu pilih. Ya, kamu pilih. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu siap-siap, sesiapa yang ingin memilih untuk menjadi mukmin dan menjadi orang yang bertakwa, maka Allah Azza wa Jal akan sediakan untuk dia ganjaran yang baik. Sesiapa yang memilih untuk menjadi kafir, sesiapa yang memilih untuk menjadi jahat dan derhaka kepada Tuhan, Allah Ta'ala khabarkan kepada dia tentang azab yang bakal menimpa dia. Sebab itu kata Allah, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Katakan wahai Muhammad, kebenaran itu daripada Tuhan kamu. Sesiapa yang mahu hendaklah dia beriman. Siapa nak beriman? Beriman. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dan siapa yang nak untuk jadi kufur, silakan. Ini bukan takhyir. Ini bukan boleh pilih mana-mana suka-suka tanpa ada tanggungjawab. Tidak. Seperti mana seorang guru berkata kepada anak muridnya, kamu boleh pilih sama ada nak belajar ataupun tidak. Boleh pilih nak belajar ke tidak. Nak belajar, belajar. Tak nak belajar pun tak apa. Tetapi ingat, kata guru, sesiapa yang belajar mungkin akan dapat kejayaan. Sesiapa yang tak belajar, dia akan menempuhi kegagalan. Ini bukan pilihan yang tidak ada tanggungjawab. Setiap pilihan yang diberikan ada tanggungjawabnya. Allah Azza wa Jal tidak boleh disamakan dengan makhluk, kerana Allah Ta'ala itu maha suci. Allah Ta'ala itu Ta'ala Allah. Allah Ta'ala itu maha tinggi. Tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tetapi Allah apabila memberikan ayat pilihan ini, dia bukan pilihan sebenarnya, tetapi ia tahdid. Ia merupakan satu ancaman. Ia merupakan satu peringatan kepada mereka yang ingin memilih kekufuran. Jadi, apabila Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang wujudnya neraka, ia merupakan satu gambaran tentang keadilan Allah. Kerana ada di kalangan manusia, hidup dalam dunia ni struggle, hidup dalam dunia ni penat, hidup dalam dunia ni boleh kita kata lelah. Kenapa? Kerana mentaati Allah dalam banyak perkara. Berkorban melawan nafsu, berkorban melawan perasaan untuk melaksanakan tanggungjawab dia sebagai hamba, maka dia layak untuk diberikan ganjaran yang sebaiknya daripada Allah. Ada di kalangan manusia yang hidup dalam dunia ini tidak langsung memikirkan tentang arahan Allah, tidak langsung memikirkan tentang tanggungjawab dia kepada Tuhannya. Bahkan ada di kalangan mereka yang hidup dalam dunia dengan segala nikmat yang disediakan oleh Tuhan kepadanya, tetapi dalam masa yang sama dia melakukan kemaksiatan, dia melakukan penderhakaan kepada Tuhan. Maka selayaknya di dalam negeri akhirat nanti Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang sewajarnya kepada mereka berdasarkan kepada amalan mereka. Sebab itu kata Allah, innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Ini merupakan amalan kamu. Allah memberikan kita pilihan untuk beramal, dan Allah Ta'ala hitung amalan itu. Allah Ta'ala arahkan malaikat untuk menulis semua amalan-amalan kita yang kita lakukan di dalam dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang setimpal. Faman wajada khairan falyahmadillah. Sesiapa yang mendapati amalan itu adalah amalan kebaikan, maka pujilah Allah. Kenapa kena puji Allah? Puji Allah kerana Allah beritahu kepada kita apa yang dinamakan sebagai kebaikan. Itu yang pertama dulu. Kita ni kalau tak ada wahyu bagi tahu kat kita cara ibadat, tuan-tuan, kita mungkin tak tahu cara ibadat. Bukan mungkin, pastinya kita tak tahu cara ibadat. Kalau Allah Azza wa Jal tidak menghantarkan kepada nabinya Al-Quran, kita pun tak tahu apakah itu tanggungjawab iman. Bagaimana iman itu mesti disalurkan ataupun bagaimana seseorang itu ingin beriman, pastinya kita tak tahu. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana perkara yang Allah Ta'ala suka dan tak suka ni mesti datang melalui jalan wahyu. Puji Allah. Kemudian puji Allah apabila kebaikan itu berada dalam kantung amal baik kita banyak daripada dosa. Puji Allah kerana Allah Azza wa Jal selain daripada
menjelaskan kepada kita apakah itu kebaikan yang dia suka, Allah Azza wa Jal juga menggandakan amalan-amalan baik yang dilakukan oleh hamba. Seperti mana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang banyak. Antaranya, Allah Ta'ala menyebutkan al-hasanatu bi'ashri amsalihha ila 700 dha'fin ila ad'afin kathirah. Satu kebaikan akan diberikan gandaan 10 kali ganda dan mungkin lebih lagi, dan mungkin ke 700 kali ganda dan mungkin lebih lagi. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin, setiap ketaatan yang dilakukan oleh orang mukmin akan digandakan. Maka pujilah Allah. Dan setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin bukan hanya Allah Ta'ala beri gandaan, tetapi dengan ibadat itu Allah Ta'ala menyucikan dosa kita. Dosa-dosa kecil akan gugur apabila seseorang itu mengamalkan ajaran-ajaran yang diajar oleh Islam dari sudut ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Allah Ta'ala kata puji Allah. Maka selayaknya kita memuji Allah yang telah memberikan rahmat dari sudut gandaan pahala, dari sudut penyucian dosa. Itu yang kedua dan ketiga. Kemudian Allah Ta'ala kata, وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ, sesiapa yang mendapati amalan dia itu bukan berada dalam kebaikan, dosa yang banyak, فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ, janganlah kamu cela, janganlah dia cela kepada sesiapa, jangan dia tuding jari pada sesiapa, jangan dia marah pada sesiapa, jangan dia kutuk sesiapa, melainkan hanyalah dirinya. Celalah diri sendiri. Kerana setelah peluang yang Allah Ta'ala bagi dalam dunia, umur yang mencukupi, jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah terbentang luas, Allah Ta'ala berikan panca indera, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, jiwa untuk berfikir dan membuat keputusan, akal untuk menganalisa, memproses maklumat yang sampai daripada jalan panca indera, tiba-tiba dia tak mahu untuk beriman, tiba-tiba dia memilih untuk menjadi kufur, maka layaklah orang ini untuk dicampakkan masuk ke dalam neraka Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kewujudan neraka yang Allah Ta'ala cipta di hari akhirat nanti akan dimasukkan orang-orang jahat di dalamnya, merupakan manifestasi kepada keadilan Tuhan terhadap makhluknya. Orang yang baik akan dapat ganjaran yang baik, manakala orang yang jahat akan mendapat ganjaran yang sewajarnya. Baik, sebab itu kita melihat tuan-tuan, bila Allah Ta'ala dah menceritakan segala-galanya di dalam Al-Quran, Nabi SAW telah menceritakan segala-galanya di dalam hadis. Apa saja yang boleh membawa kepada syurga, Nabi SAW akan sebut kepada kita. Nabi akan sampaikan kepada kita perkara itu dan Nabi tidak sembunyikan. Walaupun begitu, tetap ada orang yang masuk ke dalam neraka dengan tidak mengendahkan arahan Nabi, tidak mengendahkan ajaran Nabi SAW. Tetapi mereka yang Allah Ta'ala masukkan ke dalam neraka ini, kalau kita tengok dalam Al-Quran, mereka tidak menyalahkan Tuhan. Kerana mereka tahu, mereka sendiri yang melakukan kezaliman pada diri mereka. Kerana mereka tahu, Allah Ta'ala telah menyediakan segala ruang dan peluang supaya mereka ini boleh untuk beriman, boleh untuk memilih jadi baik. Tetapi mereka sendiri yang tak mau pilih. Sebab itu Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, bagaimana orang-orang yang berdosa, bagaimana orang-orang yang buat kesalahan, apabila sampai ke negeri akhirat, kalau kamu melihat mereka, nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka. Walaupun dalam dunia mungkin mereka ini sombong, walaupun dalam dunia mungkin mereka ini besar kepala, walaupun dalam dunia mungkin mereka ini melakukan pelbagai dosa dan tak peduli dengan orang, tak takut dengan neraka. Setelah disampaikan kepada mereka berita-berita tentang neraka, mereka tak peduli. Tapi bila sampai ke negeri akhirat, Allah Ta'ala kata, masing-masing menundukkan kepala. Rabbana, sambil mereka mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan, kami telah melihat dan kami telah mendengar. Farji'na,
kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia semula supaya kami boleh beramal soleh, kerana sekarang ini kami telah yakin. Sebenarnya kalau mereka nak yakin dalam dunia boleh yakin, tetapi mereka pilih untuk menolak keyakinan yang sampai kepada mereka itu. Ya, kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan lagi di dalam Al-Quran. Tuan-tuan baca suratul An'am, Allah Taala menyebutkan bagaimana keadaan orang-orang yang ingin dicampak masuk ke dalam neraka. Yang mana kita semua tahu apabila seseorang ni nak sebelum masuk ke dalam neraka, mereka akan diperlihatkan dulu. Mereka akan diperlihatkan dulu tentang neraka itu. Kemudian mereka berdialog dengan Allah. Mereka sebut kepada diri mereka. Mereka kata, Allah Ta'ala menyebutkan, walau tara idh wuqifu 'ala an-nari faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Kalau kamu melihat mereka apabila mereka itu diletakkan di neraka, ya, mereka kata ya laitana, alangkah baiknya kami, nuraddu wala nukadziba bi ayati rabbina, alangkah baiknya kalau kami dikembalikan ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami menjadi orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Mereka tidak menyalahkan Tuhan, kerana mereka tahu Tuhan telah memberikan segala ruang dan peluang, segala dalil dan bukti untuk mereka beriman, tetapi mereka tetap mengabaikan. Maka mereka minta peluang yang kedua. Mereka minta peluang yang kedua supaya mereka kembali ke dunia. Tetapi Allah Ta'ala Maha mengetahui, kalau mereka kembali ke dunia semula pun, pastinya mereka akan tergoda dan terpesona dengan dunia, dan mereka juga akan menjadi orang-orang yang jahat. Ya? Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Bila Nabi SAW menyebutkan, yakhruju unukum minan nar yaumal qiyamah, pada hari kiamat leher akan keluar daripada neraka, satu leher akan keluar. Cuma ulama berbeza pendapat, tafsiran ni tak disepakati. Ada seorang ulama bernama At-Tibi, seorang ulama hadis. Sesiapa yang membaca kitab-kitab syuruh hadis pastinya biasa mendengar dan melalui nama At-Tibi, seorang ulama yang banyak mensyarahkan hadis. Dia mentafsirkan unuk itu ataupun leher itu bukan leher, dia kata, tetapi leher yang dimaksudkan ini adalah sebahagian daripada neraka. Kerana dia kata neraka ni bukan benda hidup, neraka ni bukan haiwan, neraka ni bukan manusia. Jadi macam mana nak ada leher? Dia kata ta'ifatum minan nar. Dia kata satu cabang. Seakan api ni dia bila dia marak, dia ada macam lidah api tu. Mungkin yang dimaksudkan sebahagian daripada api itu akan keluar daripada longgokan api yang lain. Jadi itu kata At-Tibi. Tetapi pandangan ini ataupun tafsiran ini ditolak oleh Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab dia Mir'atul Mafatih. Yang mana kitab Mir'atul Mafatih, Syekh Al-Mubarakfuri menyatakan bahawasanya di dalam bahasa Arab apabila disebut perkataan unuk bermaksud leher ataupun tengkuk. Jadi oleh kerana ia adalah bahasa yang difahami dalam bahasa Arab, maka tidak ada keperluan untuk kita mengeluarkan makna asal ataupun makna literal perkataan yang disebutkan oleh Nabi kepada makna yang lain. Kerana tak ada keperluan, yang pertama tak ada keperluan untuk kita mengeluarkan perkataan ni daripada makna literalnya, dan tidak ada petunjuk yang kita panggil sebagai qarinah, tidak ada petunjuk yang boleh menunjukkan ia bukan bermakna leher. Sebab di sana kadang-kadang orang Arab ni tuan-tuan, dia ada bahasa metafora. Dia sebut satu perkataan, dia bukan maksud makna literal. Tetapi bila kita nak memaknakan sesuatu bukan dengan makna literalnya, kita kena hati-hati. Yang pertama, kena ada halangan untuk memaknakannya dengan makna literal dan kena ada petunjuk lah. Antaranya apa? Bila dia kata, saya nampak singa sedang minum di kedai. Saya nampak singa sedang minum di kedai. Jadi perkataan singa tidak boleh difahami secara literal. Kerana singa minum di kedai ini satu benda yang mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Jadi difahami daripada perkataan singa itu pada bahasa Arab ialah seseorang yang berani. Orang yang berani sedang minum. Jadi dia menyamakan sifat berani yang ada pada singa
dengan berani yang ada pada seorang tokoh. Jadi itu yang difahami ataupun itu cara bagaimana nak mengeluarkan satu-satu perkataan daripada makna literal. Mesti ada petunjuk. Mesti ada halangan untuk memaknakannya dengan makna literal. Tapi kat sini tak ada halangan. Mungkin dia fikir neraka mana ada muka? Neraka mana ada bukan benda ada roh. Dia kata takkanlah keluar tengkuk. Para ulama menyebutkan wallahu alam, Allah Taala Maha berkuasa. Bahkan di dalam hadis yang lain, kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada hadis-hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana dialog neraka berdialog dengan Tuhan. Dia pernah mengadu dengan Tuhan. Jadi dia ada suara. Oleh kerana tu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tengkuk, maka tengkuklah. Tengkuklah. Macam mana tengkuk tu? Wallahu alam, kita tak tahu. Kita tunggu sampai hari kiamat. Tapi kalau boleh janganlah tunggu nak pergi jumpa pula. Kalau boleh jauhkan diri. Sentiasa doa kepada Allah supaya kalau boleh jangan tengoklah neraka ni. Jangan teringin nak masuk neraka ni walaupun satu hari. Jangan. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada neraka, tuan-tuan. Sama-sama kita berdoa. Kemudian Nabi kata lahu ainani tubsiran. Dia ada dua mata yang boleh melihat. Sebab tu saya kata ia tengkuk. Bila Nabi kata ada dua mata, ni kita nak takwil macam mana lagi? Tak boleh nak takwil lah. Memang ini jelas. Ada dua mata yang boleh melihat. Neraka ni Allah Ta'ala cipta pada dia dua mata yang boleh melihat. Macam mana Ustaz? Wallahu a'lam. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala boleh buat. Allah Ta'ala boleh keluarkan kita yang beranggota besar. Yang mana anggota kita cukup besar daripada satu makhluk yang halus yang tak terlihat, iaitulah sperma. Bayangkanlah, satu makhluk yang tidak terlihat, satu makhluk yang kalau nak tengok kena letak bawah mikroskop, tiba-tiba boleh jadi satu manusia yang besar. Ini adalah ketentuan Allah. Ini adalah kuasa Allah yang kita memang tidak mampu untuk memikirkan kesemuanya ataupun tidak mampu untuk memahami, melainkan apabila Allah Ta'ala jelaskan pada kita. Jadi bila Nabi kata ada dua mata boleh melihat, dua matalah. Kita beriman seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW tanpa banyak bertanya. Kerana kita orang Islam ni jangan ikut perangai orang-orang Bani Israel. Yang mana Bani Israel di zaman Nabi Musa banyak sangat tanya, sehingga membebankan mereka. Wa udhunan tasma'an, dan ada dua telinga yang boleh mendengar. Bukan hanya neraka ni, bukan hanya ada dua mata yang boleh melihat, tetapi ia juga ada dua telinga yang boleh mendengar. Walisanun yantiq, dan ada satu lidah yang boleh bercakap. Jadi sebab tu saya kata neraka ni boleh bercakap dan berdialog dengan Tuhannya. Ini benda yang kita kena percaya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dia kata apa? Dia kata yaqul inni wukiltu bisalatah. Sesungguhnya aku ni Allah Ta'ala bagi tugas dengan tiga. Bikulli jabbarin anid. Dengan jabbar. Jabbar ni orang yang besar diri. Jabbar ni orang yang sombong. Anid. Anid ni orang yang melampau. Orang yang angkuh. Jabbarin anid. Dua sifat yang ada pada satu golongan manusia. Mereka ini akan masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa masuk golongan ni? Golongan ni masuk kerana apa, tuan-tuan? Kerana mereka ini tidak layak untuk bersifat dengan sifat ni. Yang bersifat jabbar ni hanya Allah Azza wa Jal. Allah yang bersifat jabbar. Sebab itu di antara nama-nama Allah di dalam Asma'ul Husna ialah Jabbar. Kerana dia layak untuk pakai gelaran tu. Kerana dia adalah Tuhan yang mencipta segala-galanya. Kita yang berupa makhluk ni, tuan-tuan, tak layak untuk buat benda ni. Kerana Jabbar ini, kerana sifat Jabarut, kerana sifat sombong, kerana sifat takabur inilah yang menjadikan makhluk yang ada di dalam dunia ini akhirnya menolak, sombong, tidak mau tunduk kepada arahan Allah, tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Bukti yang pertama, sombong yang berlaku sehingga menyebabkan makhluk ini menjadi manusia, makhluk yang kufur kepada Allah selama-lamanya. Ia adalah iblis. La'natullahi alaih. Ketika mana dia bersama dengan malaikat-malaikat yang lain, bersama dengan Jibril, bersama dengan malaikat-malaikat yang lain,
iblis ini bila Allah Ta'ala arahkan semua malaikat untuk tunduk hormat kepada Adam alaihi salam, iblis kata dia tak mau. Aba wastakbar, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dia ingkar dan dia besar diri. Dia ingkar dan dia takabur. Sehingga dalam suratul A'raf, Allah Ta'ala bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah Ta'ala berkata kepada iblis, wahai iblis, apa yang menghalang kamu untuk sujud? Ya, apa yang menghalang kamu untuk sujud apabila aku menyuruh kamu untuk sujud? Apa yang menghalang kamu? Kenapa kamu tak sujud? Kata Allah kepada iblis, ya. Aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam. Qala ana khairum minhu. Dia mengatakan aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan dia daripada tanah. Dia besar diri. Sedangkan dia tak tahu bahawasanya yang dia dicipta daripada api itu pun Allah Ta'ala yang ciptakan dia. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, dalam sejarah ada manusia yang sombong. Dalam sejarah tuan-tuan ada manusia yang takabur, yang akhirnya binasa, yang Allah Ta'ala hinakan dia. Apa dia? Siapa dia? Ialah Fir'aun. Fir'aun ni sombong sehingga dia mengaku dia ni Tuhan. Dalam sejarah manusia, antara manusia yang mengaku diri Tuhan adalah Fir'aun, tuan-tuan. Ya, Fir'aun ni dia tahu dia bukan Tuhan pun, tapi oleh kerana kesombongan dia, maka dia mengaku diri dia Tuhan. Dan ada juga di kalangan manusia yang sombong yang binasa, ialah Abu Jahal. Abu Jahal juga merupakan orang yang sombong. Sebab itu waktu Abu Jahal ni ditikam oleh orang Ansar yang merupakan petani, dekat-dekat nak mati, Datuk Ibnu Mas'ud datang jumpa dia. Ibnu Mas'ud datang jumpa dia. Dia pun kata, alangkah baiknya kalau aku ni ditikam oleh orang lain yang lebih kuat, oleh orang lain yang lebih berani, yang lebih gagah. Nak mati dah tu pun ada lagi perasaan sombong. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menggelarkan Abu Jahal ni Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun bagi umat ini. Kenapa digelar Fir'aun bagi umat ni? Kerana dia ada sifat sombong, ada sifat takabur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, di antara perkara-perkara buruk ataupun kesan-kesan buruk bagi seseorang yang ada pada dia sifat sombong ni, sombong ni bahaya tuan-tuan. Antara perkara yang boleh menyebabkan orang yang sombong ni terus jadi jahat ialah kerana dia akan menolak, dia akan menghindarkan diri dia daripada berfikir dan mengambil iktibar. Sebab apa? Sebab dia sombong. Tuhan bagi apa pun, Tuhan bagi petunjuk apa pun, pengajaran apa pun dia tak mau fikir. Sebab apa? Sebab dia kata aku tak perlu benda ni semua. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang sombong ni dia memang tak akan perbaiki diri dia. Dia tak akan perbaiki diri dia. Sebab kalau orang tegur dia, dia akan tolak. Kebenaran datang kat dia, dia tolak mentah-mentah saja. Sebab itu Nabi SAW kata, apa Nabi kata sombong ni? Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan ialah menolak kebenaran tanpa ada alasan. Tolak gitu ya. Orang bagi tahu hujah ni sekian qala Allah wa qala Rasul. Allah Taala kata macam ni, Nabi kata macam ni. Dia buat apa? Dia tolak gitu ya. Hang, aku tak percaya. Hang sesat. Walaupun kita telah nyatakan hujah-hujah kita. Maka golongan yang seperti ini sentiasa tidak akan memperbaiki diri dan akhirnya kesombongan boleh membawa kepada kekufuran seperti mana yang telah saya jelaskan pada kisah iblis, pada kisah Firaun dan juga kisah Abu Jahal. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, di antara sebab seseorang itu boleh jadi takabur, kalau kita tengok dalam ayat Quran yang saya baca tadi dalam suratul A'raf, bila Tuhan tanya kenapa dia tak sujud, dia kata apa? Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia, wahai Tuhan. Engkau ciptakan aku daripada api, ciptakan dia daripada tanah. Dia merasa bangga diri. Dia merasa ujub. Dia merasa diri dia best lagi pada orang lain. Ini merupakan satu punca yang menyebabkan seseorang itu takabur. Jadi sebab itu kita jangan rasa diri kita terlalu suci. Jangan rasa diri kita ni terlalu best. Jangan rasa diri kita ni terlalu tinggi daripada orang lain. Sebaliknya,
hendaklah kita merendah diri, sentiasa merasakan diri kita perlu untuk dimuhasabah dan diperbaiki daripada semasa ke semasa. Dan di antara sifat di antara sebab takabur juga ialah apabila Allah Taala memberikan nikmat yang banyak kat kita. Ni antara sebab takabur juga ni. Nikmat banyak. Allah Taala bagi kat kita harta, Allah Taala bagi kat kita kuasa, maka kita mula sombong. Kita mula untuk ada perasaan sombong. Ini merupakan perkara yang kita kena hati-hati, tuan-tuan. Baik. Bahkan kalau kita tengok Nabi SAW guna perkataan jabbar. Dalam hadis Nabi guna perkataan jabbar. Jabbar ni tinggi lagi. Jabarut ni, Jabarut lebih tinggi. Bukan kata lebih tinggi. Jabarut ialah sifat takabur yang tertinggi dalam senarai sifat takabur yang ada. Kemudian, sebab itu dia masuk ke dalam neraka Allah sebab dia menolak kebenaran. Wa bikullin man da'a ma'allahi ilahan akhar. Dan setiap orang yang melakukan syirik kepada Allah. Kalau seseorang itu melakukan syirik, Allah Ta'ala akan tugaskan neraka untuk bakar dia. Kenapa? Kerana dia mempersekutukan Allah. Tidak ada kezaliman yang lebih besar dalam dunia ini melainkan apabila seseorang itu mensyirikkan Tuhannya. Tuhan dia bagi macam-macam benda kat dia. Tuhan bagi nikmat kat dia. Tuhan hidupkan dia dalam dunia. Tiba-tiba dia pergi sembah benda lain yang tak ada kaitan dengan dia. Bahkan benda lain tu pun dia yang cipta. Dia yang susun batu-batu. Tiba-tiba dia pergi sembah benda tu. Ini merupakan satu kezaliman. Wabil musawwirin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tugasan kepada neraka untuk menguruskan golongan-golongan yang memahat patung. Musawwirin, golongan yang kita panggil sebagai membuat patung. Kenapa patung tak boleh? Kerana patung ni boleh membawa kepada syirik. Patung ni boleh membawa kepada penyembahan. Kerana kalau kita tengok dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bagaimana Nabi SAW bercerita kepada kita tentang perkara yang menyebabkan kufur ataupun syirik berlaku dalam dunia ini. Yang pertamanya apabila dilakukan patung, dipahat patung orang saleh. Disebut dalam Quran nama mereka. Nasr, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq. Ini merupakan orang saleh daripada kalangan umat yang terdahulu. Mereka orang saleh. Apabila mereka mati, kaum mereka memahat patung untuk mereka. Pada awalnya bukan untuk disembah. Tetapi akhirnya kejahilan menyebabkan mereka menyembah. Menyembah. Ini sepakat para ulama. Patung adalah tidak dibenarkan kecuali patung yang disediakan untuk mainan. Patung yang disediakan untuk mainan tak apa, kerana tidak ada kemuliaan padanya. Tidak ada penghormatan lebih-lebih pada dia. Kerana patung ni kalau kita bagi budak-budak cabut kepalanya. Menunjukkan tak ada kemuliaan. Bukan dibesar-besarkan, bukan diagung-agungkan, sebaiknya untuk permainan. Yang ni tak ada masalah. Yang ni tidak ada masalah. Baik. Dan yang termasuk di dalam perkara yang dilarang juga ialah melukis perkara yang ada roh. Lukis benda-benda yang ada roh, iaitu melukis manusia dan haiwan dengan lukisan tangan. Dengan lukisan tangan yang digantung ataupun diletak di benda yang dihormati. Diletak pada benda yang dihormati, maka yang ni juga dilarang kalau lukisan tu penuh. Tapi kalau lukisan itu hanya sebahagian yang mana benda tu tak hidup dengannya. Contoh dia lukis badan tak ada kepala, contohnya kan. Yang ni ada perbahasan dalam kalangan ulama, sebahagian ulama membenarkan, sebahagian tidak membenarkan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, adakah gambar fotografi masuk ataupun tidak? Gambar fotografi ulama berbeza pendapat. Kerana apa? Kerana zaman Nabi tak ada gambar fotografi ni. Zaman Nabi tak ada fotografi. Jadi adakah ia termasuk? Kena tengok ciri-ciri dia masuk ke tak? Sebahagian ulama tetap tidak membenarkan gambar fotografi. Mereka mengatakan ia termasuk dalam hadis ni kerana dia kata tak ada beza dengan lukisan tangan. Sebaliknya, majoriti ulama semasa mengatakan gambar fotografi tidak dilarang. Kenapa tak dilarang? Kerana gambar fotografi ini dia bukan melukis, tetapi dia hanya menangkap bayang seperti mana seseorang itu duduk di hadapan cermin.
yang mana cermin itu memantulkan bayang dan dia lihat jasad dia sama seperti mana yang ada dalam cermin. Cuma bezanya cermin tu tak kekal, tetapi yang ni kekal. Walaupun tak kekal lama, bukanlah selama-lamanya ia kekal, akan rosak juga satu ketika, tapi kekal untuk tempoh masa yang lama. Jadi, wallahu alam, saya berpandangan gambar fotografi ini tidak termasuk dalam larangan. Kerana hari ini kalau kita tengok, ia sangat-sangat berleluasa. Smartphone semua ada kamera. Jadi selagi mana digunakan dengan cara yang baik, digunakan bukan untuk mendedahkan aurat ataupun bukan untuk menyebarkan benda yang Allah Ta'ala larang, maka ia tidak menjadi masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu untuk tengah hari ini. Sepatutnya 40 minit je. Jadi saya dah terlebih masa ni. Jadi saya mohon maaf kepada lebihan masa yang ada. Terima kasih banyak kepada penganjur yang menganjurkan majlis pada tengah hari ini. InsyaAllah kita berjumpa di lain masa. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua. Moga-moga kita meningkatkan ketakwaan, banyakkan berdoa ketika berpuasa kerana doa itu mustajab. Wallahu a'lam. Kita jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam.